Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Tauhid Faiz bin Abdul Malik, berumur 11 tahun. Dari Sekolah Kebangsaan Datuk Idris, Tanjung Ipoh, akan berkongsi mengenai buku yang saya baca. Buku ini bertajuk Sultan Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel. Buku ini mengandungi 223 muka surat. Buku ini merupakan salah satu dari siri novel sejarah Islam yang ditulis oleh Abdul Latif Talib. Pada tahun 2014, edisi yang telah dikemas kini. Ia diterbitkan oleh PTS Publications and Distributors Serdan Lihat dalam bahasa Melayu. Ia mengisahkan peristiwa Konstantinopel yang dijatuhkan oleh Sultan Muhammad II atau lebih dikenali sebagai Muhammad Al-Fatih. Tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah menukar darat menjadi lautan, melayarkan kapalnya di puncak gunung dan bukannya di ombak lautan. Sesungguhnya Muhammad Al-Fatih dengan usahanya ini telah mengatasi Alexander the Great. Ungkapan dari ahli sejarah Byzantine. Beginilah gambaran betapa hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Mari kita susuri sedikit kisah baginda berdasarkan buku ini. Semasa hayat baginda Rasulullah SAW, baginda telah meriwayatkan Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang baik, tentera yang baik dan rakyat yang baik. Selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, beberapa khalifah berusaha untuk merealisasikan sabda baginda itu. Namun, kesemua usaha itu menemukan kegagalan. Pada 27 Rejab 835 Hijriah, Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan. Sejak dalam buayan Nabi, seorang alim ulama, Syekh Samsuddin Al-Wali, telah menjangkakan baginda bakal mencipta sejarah yang besar. Dia telah berkata kepada ayahanda Muhammad Al-Fatih, iaitu Sultan Murad, "Wahai Sultan Murad, bukan tuanku yang akan membebaskan kota Konstantinopel, tetapi anak yang di dalam buayan itu." Sejak itu, baginda dilatih hidup bersederhana, dididik dengan ilmu agama dan ilmu peperangan. Setelah memiliki tahta pada usia 19 tahun, baginda mula menjalankan usaha untuk membuka semula Konstantinopel. Di kala itu, baginda sudah begitu arif dengan tipu helah musuh. Baginda berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dan mendidik bala tentera dan rakyatnya sebaik-baiknya, dan selalu mengutamakan agama berbanding hal keduniaan. Kepimpinan beliau terselah apabila beliau sendiri telah membuka baju dan sorbannya, mengangkat batu dan pasir bersama rakyat jelata ketika membina benteng Rumeli Hisari. Perbuatan baginda menyebabkan ulama-ulama serta menteri-menteri berasa malu dan ikut serta melakukan kerja-kerja berat itu. Baginda juga berusaha untuk menyediakan segala kelengkapan dan keperluan untuk menakluk kota itu seperti memperkukuh persenjataan. Akhirnya baginda berjaya menakluk kota Konstantinopel pada 29 Mei 1453 Masihi dan merupakan satu peristiwa penting dalam Empayar Uthmaniyah dan dunia. Baginda telah menjadi sultan selama 31 tahun dan mangkat pada 3 Mei 1481 Masihi. Baginda telah meninggalkan pengaruh dan kedudukan yang cukup gemilang. Baginda telah menjadi sultan selama 31 tahun dan mangkat pada 3 Mei 1481 Masihi. Baginda telah meninggalkan pengaruh dan kedudukan yang cukup gemilang dalam dunia Islam dan bukan Islam.
Pengajaran kepada kita sebagai Khalifah Islam di muka bumi ini, keutamaan Al-Fatih mementingkan urusan agama berbanding yang lain, mampu membawa panji Islam ke dunia, ke mercu kegemilangan dan sentiasa dikenal. Sekian, terima kasih.